Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton dan semua yang ada, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian kaum muslimin dan muslimat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Syukur alhamdulillah Allah Taala bagi kita jumpa lagi ya. Apa nama sidang penonton sekalian, ayahanda dan bunda, dan kepada mak, ibu dan ayah bapa saya yang sentiasa menonton dan mendoakan. Tidak lupa juga kepada mertua saya yang sentiasa mendoakan supaya lancar lisan saya, dijauhkan daripada fitnah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga saya doakan kepada sidang penonton semua agar diberikan kesihatan tubuh badan. Dan saya mengambil kesempatan ini sebab kita nak masuk satu tajuk yang baru lepas kita dah sucikan najis dan sebagainya. Kita mendoakan kepada mereka-mereka yang bersama dengan kita dalam pengajian sebelum ni. Wallahi saya tak tahu apakah sahabat-sahabat kita yang Allah ambil nyawa mereka, sama ada di dalam kemalangan dan sebagainya, ada yang sekeluarga dan sebagainya yang terlibat dengan kemalangan. Adakah mereka sebahagian daripada yang menonton rancangan 30 minit Ustaz Duan apa semua, kita tak tahu, wallahu taala a'lam. Tapi kita mendoakan kepada mereka dan saya minta marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada sekalian mereka yang dah pi dahulu daripada kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firman Allah Ta'ala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ciptakan adanya mati dan hidup, semuanya hanya nak tengok kita ni lagu mana akhlak kita, peribadi kita, perangai kita. Mudah-mudahan kita sama-sama tergolong dalam kalangan orang-orang yang baik kesudahannya dan juga dikurniakan dengan zuriat dan keturunan yang baik, seperti mana khat gajir yang ada di belakang ni. Gajir tulis bagi dekat kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Khair. Hari ni kita masuk tajuk wuduk. Selesai dah bab tu. Hari ni kita masuk tajuk wuduk. Wuduk dia adalah satu ilmu yang kita belajar kalau dalam kitab fiqh, ataupun kita kata, saya ni bukan orang yang pandai fiqh tuan-tuan, saya hanya tahu benda yang fardu ain, benda yang wajib kita tahulah nah. Jadi kalau kita tengok dalam buku pengajian fardu ain kat sekolah kita dulu, lepas kita belajar jenis ayat, kita akan belajar macam mana cara nak sucikan najis, lepas tu kita akan belajar bab wuduk. Baik ya. Jadi saya ada nak bagi tahu kepada tuan-tuan satu perkara yang hari itu saya tertangguh nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Jadi saya takut saya hafal salah, saya bawa terus kitab supaya kita ambil nota terus, tuan-tuan boleh salin satu-satu apa hak yang saya sebut. Mudah-mudahan ada pengajaran bagi kita bersama dan saya pun hafal. Apa dia?
najis-najis yang dimaafkan. Islam dia sangat menitik beratkan kesucian. Islam dia ajak kita supaya jadi bersih. Yang ni dalil yang cukup kuat yang saya yakin dan saya berani kata tidak ada agama yang menyatakan apa-apa yang dahsyat macam mana Al-Quran nyatakan. Antaranya firman Allah kata apa? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Allah kata apa? Pakaian kita bersihkannya, sucikannya. Jelas perkataan tu Allah sebut. Islam memang sangat-sangat, dan Allah sebut apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini antara golongan yang Allah sebut yuhib. Innallaha yuhibbu. Allah cintakan golongan ni. Allah sayangkan golongan ni. Siapa dia? Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang taubat, dia menyucikan yang belah dalam. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga sayang kepada orang yang menyucikan zahir dia. Kita manusia ada dua elemen. Satu batin, satu zahir. Yang penting batin dan zahir ni mesti kena, orang kata apa? Kena bekerja sama. Kalau ada batin saja tak ada zahir, tak guna juga. Dia roh duk terbang, tak guna juga. Ada zahir saja, batin tak ada, boleh jadi dia orang yang mati, ataupun boleh jadi dia satu manusia yang tak boleh pakai. Kita kata yang ni satu manusia yang tak guna. Pasal apa? Hati dia punya busuk. Hati fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Satu lagi apa dia? Walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Dia buta mata hati dia. Nampak tak? Jadi Islam dia ada dua elemen, satu zahir dan batin, dan kedua-dua ini Islam ajak kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa dia soalan tu? Adakah Nabi kamu menceritakan semua benda kepada kamu? Maka jawab para sahabat, bagi tahu kepada orang yang tanya ini, Nabi kita ajak semua perkara, termasuklah kencing ataupun buang air dalam toilet pun Nabi ajak cara pada kita. Nampak tak? Yang tu Islam, clear. Islam ajak kita bersuci. Salah satu daripada cara bersuci adalah berwudu. Clear? Yang tu semua faham. Jadi wudu adalah salah satu cara kita bersuci. Suci daripada apa? Suci dia kena ada mai dua cara. Satu suci daripada najis, satu suci daripada hadas. Suci daripada najis kita dah cerita dah hari tu. Baju, pakaian, tempat dah cerita dah, dan juga badan kita, jasad kita. Cumanya saat lagi saya nak ambil poin sikit menyucikan jasad kita, sebab poin dia salah satu yang nak sebut dalam perkara yang dimaafkan najis itu, dia tetap najis tapi dimaafkan, ialah yang pertama, percikkan air kencing ataupun air yang kencing lah, yang tak nampak dengan mata zahir. Yang kedua, apa dia? Yang kedua ialah insya-Allah tuan-tuan akan bersama dengan kita selepas ni. Saya nak urai sikit percikan ayat kencing tu lagu mana nak buat. Boleh? Wallahu taala alam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Khair. Yang pertama tadi, najis yang dimaafkan. Maknanya dia tetap najis. Dia kita tak kata dia suci. Dia tetap najis, tapi dia dimaafkan. Apa dia yang nombor satu? Nombor satu adalah percikan air kencing yang tidak dapat dilihat dengan mata zahir. Itu maksudnya dia tak perlu kita kaji. Tapi kalau kita letak jenis lagu CSI pakai lampu biru ke apakah, boleh nampak percikan tu. Dia tak mau kira lampu CSI, dia tak mau kira iodin ke apa, dia tak mau kira. Dia kira mata hak kita ada lah ni. Mata ni tak nampak, kira selesai. Okey, apa dia? Yang pertama ni mana? Bismillah, hilang bismillah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selesai. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Baik. Najis yang dimaafkan. Najis, dia still saya tak kata suci pun. Dia still najis. Maknanya kita kena jagalah.
tapi dah tak boleh nak buat lagu mana? Okey, dia still najis. Dia najis yang dimaafkan. Maknanya kita tak mau orang anggap, oh dia ni satu benda yang suci. Tak, dia tetap najis. Cuma dia dimaafkan atas certain sebab. Tapi tak apalah, ala kuliah dalam kehidupan kita, benda ni terjadi. Cuma jangan take for granted. Jangan take for granted. Yang tu maksud saya, jangan pula, tak apa, ayak kencing yang tak nampak dengan mata ni, apa nama kita kata, dia dimaafkan. Dia pun pernah bagi ikut dan, mata aku tak nampak. Hang rabun. Hang rabun dekat. Hang rabun dekat. Bukan maksud saya lagu tu. Maksudnya jangan take for granted. Boleh faham Jangan take for granted. Kencing elok-elok. Cuma kan kadang-kadang kita kata apa? Kalau kita pergi di kita panggil hentian RNR ke apa ke supermarket ke mana-mana, tak semestinya kok dia tu sama macam rumah kita. Kalau perasan rumah kita dia dalam sikit. Kalau yang RNR-nya dia dipih je, dia duduk kat atas lagu tu. Jadi kalau kita bagi dia, boleh jadi dia ada melantun balik sikit. Tak perlu. Yang tu selagi kita boleh jaga. Alirkan air. Dia kaedah dia. Kita alirkan air. Masuk mula-mula kita buka, kita alirkan air sikit dulu, kita duduk, kita alirkan air supaya bila kena air dia taklah melantun dia tak ada melantun. Kalau kena benda yang keras, bila dia kena air dia clear lah maksudnya. Tuan-tuan faham maksud saya. Jadi buat lagu tu ke, maksud jangan take for granted. Walaupun akan ada lepas tu. Sebab apa? Dia nombor satu, percikkan air kencing. Percikkan air kencing. Sama ada hak yang mughallazah, mutawassitah ataupun mukhaffafah. Anak kita, baby ke, kita bawa dia pergi dekat toilet, kita nak cuci dia, kita cuci dia, tengok-tengok dia kena air kencing. Dia kena air kencing pula. Dia kena air sejuk, air pipe tu, dia kena air sejuk tu, dia bagi lagi sekali dekat dinding, dekat cermin ke apa kan. Kalau tu mesti ada percik juga kita, tapi mata kita tak nampak. Mata kita tak ada. Dia kadang-kadang kata, rasa kena kat mulut. Tak ada nak melantun sampai kena kat mulut. Tak ada. Itu semua perasaan sahaja. Mata kita tak nampak benda tu. Yang tu semua dimaafkan. Okey? Sama ada najis mukhaffafah, mutawassitah atau mughalazah. Mughalazah ni nak kata lagu mana? Anjing, macam mana nak kata? Anjing pergi kencing kat kita. Macam lagu tu kan? Tak, bukan. Maksudnya kira hatta kalau contoh dia doktor haiwan, dia pegang anjing tu, dia nak buat ubat anjing tu, kalau kita ada strategi dia nak cucuk anjing tu kena cucuk, terkejut gamaknya, bagi pula kencing satu, kencing kat situ, kita datang sini, rasa macam percik, mata nampak tak nampak, najis ini dimaafkan. Percikkan air kencing, yang ni dimaafkan. Yang tak dilihat oleh mata zahir, tak dilihat oleh mata zahir. Maknanya apa? Maknanya tak perlulah kita masuk, pergi duk jenguk, duk tengok, kencing lagu mana, duk tengok ayak tu pergi tak mana. Tak payah. Settle lah, satu. Yang kedua apa dia? Kita tengok. Yang kedua, darah nanah ataupun darah kutu anjing. Kutu anjing mana darah ni? Dan najis yang sedikit yang dibawa oleh lalat. Maknanya binatang jenis nyamuk. Kita tampak nyamuk, berdarah. Lap lagu tu. Kalau kata darah tu najis, dia tak masuk najis berat, dia tak masuk najis ringan. Maknanya dia najis pertengahan. Najis pertengahan kena lalukan air. Ni hang pukul nyamuk lagu tu, hang lap saja. Ini tak menyucikan najis. Tak apa, darah itu dimaafkan. Boleh dapat tak? Yang tu darah yang dimaafkan. Yang tu darah dimaafkan. Tak ada masalah. Tak apa. Dia bukan kata nak kena pergi cuci tangan. Tengah-tengah semayang, nyamuk mai. Pukul. Allah najis. Berhenti semayang. Tak. Yang tu najis yang dimaafkan. Selesai. Sebab dia nombor dua. Apa dia? Darah nanah ataupun darah kutu. Ni kalau kita lama-lama selalu ada darah kutu. Darah kutu ni saya pun dah lama tak tengok kutu. Tak maulah nak tengok kutu tu, tak maulah. Tapi zaman dulu, zaman masa kita, saya rasa alhamdulillah mungkin sebab dah ada shampoo macam-macam jenis kan. Ada yang jenis Cristiano Ronaldo dah kan. Jenis shampoo siapa kan lagi ada macam-macam jenis. Barangkali dia dah jadi orang pun dah tak ada dah penyakit-penyakit lagu tu. Darah yang jenis bawa oleh binatang. Binatang hak bawa. Yang nombor 3 ni menarik tuan-tuan. Apa dia? Sama juga. Darah nanah yang berlaku pada badan kita tapi dia tak mengalir. Jenis apa contohnya? Contohnya darah jerawat. Kita ni kena mengakui lah, rakyat Malaysia ni majoriti hak yang mungkin kahwin mix ke apakah tu dia tak berapa nak ada.
Kalau original Melayu nasi kanak lagu macam saya ni ke apa ke, jenis orang Melayu original, kalau ni dia ada sikit lah, mesti ada. Tak sikit banyak, tak banyak sikit dia mesti kena ada. Jadi kadang-kadang kita duduk semayang, lepas ambil wuduk kadang-kadang terasa gatai, dia rasa gatai tu, kita pun pergi pegang tengoknya rupanya dia dah masak dah. Kita tarik lagu tu, tarik tengok berdarah tang situ, berdarah di situ. Kita pun semayang tak ada apa. Habis assalamualaikum, sapu kau, oi darah. Tak apa, darah tu dimaafkan. Kecuali kalau dia keluar banyak, meleleh sampai menitik kat baju, tap nak menitik kat baju, yang tu teruk sangat tu, jerawat apa tu, bukan jerawat batu tu, jerawat gunung apa dah panggil. Yang tu kalau teruk sangat, hak tu teruk sangat, tak ada lah dia ni, tu kalau barah ke apa kan, keluar darah ni lagi jatuh pitam apa ke, yang tu cerita lain. Maaf saya bukan nak kata dekat orang yang, saya pun dulu ada jerawat, standard orang lelaki. Macam hari tu saya pesan orang lelaki, bapak saya selalu kata orang lelaki dia mesti kena ada kesan jerawat sikit, dia mesti kena ada janggut dia kena ada misai sikit, betul, baru nampak lelaki. Yang kawan-kawan yang itu bukan, itu dia jambu sangat, tak boleh, itu nanti dia masuk dalam kitab. Kalau tuan-tuan buka, saya ingat masa saya mengaji kitab fiqh, dia ada bab melihat pada tu, kalau orang ni kita panggil apa? Borak apa ya? Hamba biasa dengar ada nama-nama lagu tu. Tak bisa. Dia kita hamrak ni, apa orang hak jenis orang lelaki lawa ni, dia ada hukum dia. Tu kata jangan, dia menyusahkan masyarakat. Dia orang lelaki dia tak boleh jadi lagu orang perempuan. Orang lelaki dia kena jadi lagu orang lelaki. Clear dah? Okey, baik. Darah atau nanah yang berlaku pada badan kita dan dia tidak mengalir. Selesai, kita tunggu nombor 4 lepas ni insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Baru tanya cikgu okey kata cikgu nak buat benda ni. Okey. Jadi yang nombor 4 ialah darah binatang. Hak ni tanah Arab lah. Masa dekat Arab banyak saya tengok benda ni. Kat negara kita saya tak berkesempatan lagi tengok. Sebab kat negara kita kita bukan lagi zaman bawa ayam, beli ayam suruh dia tu sembelih. Kita ayam dah kena sembelih. Dan wa'ayazubillah lah, saya doa saya dan tuan-tuan diselamatkan daripada jenis ayam-ayam hak orang cucuk ayak lah, cucuk angin lah, jenis nak bagi kembung apa tu, wa'ayazubillah lah. Kita harap tak ada lah di negara kita. Kalau ada yang dan dia menonton pula 30 minit Ustaz Dan, harap-harap jangan buat lah benda tu, tak bagus. Hari ni hari cek perkenal kat orang, esok orang perkenal kat cek pula baru cek tahu. Itu nah. Jadi darah binatang, maksudnya binatang sembelihan lah, binatang yang sembelihan atau binatang yang yang binatang daging lah, binatang daging ni yang sembelihan atau ni yang kena pada baju atau pakaian tukang sembelih atau tukang potong daging tu. Okey, tukang dia lah, tukang daging tu lah. Kita kata maksud dia sama ada dia tukang sembelih ke apa, bila dia sembelih tu terkena sikit darah. Contoh nanti kita nak raya korban ke apa ke, kita bagi contoh simple dulu. Kita pergi dia nak sembelih, saya maaf tuan-tuan tak pernah dengar pun dalam 30 minit Ustaz Don bincang pasal bab sembelihan. Saya antara orang yang tak mampu sembelih. Bukan tak boleh, tak mampu. Bila pegang tu, uish. Dia jadi begitu. Ayah saya tak lagi. Saya kata, hang tu kena bagi ada ni tu. Mungkin hati jantan tu belum keluar lagi. Tak boleh. Tak boleh. Saya tak sampai lagi. Jadi siapa yang boleh sembelih, Allah kurniakan kepada tuan-tuan salah satu sunnah yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus ya. Dia boleh sembelih binatang. Nabi champion sekali kan. Nabi cakap. Kalau tuan-tuan baca dalam cerita Nabi memang power lah. Jadi dia sembelih. Dia nak sembelih, ada yang pegang lagu tu, ada tak tahulah macam-macam masing-masing, pegang tarik lagu tu, darah terkena sikit. Sat lagi nak sembahyang Zuhur. Kena kat sini baju dia. Kalau tak banyak tu orang kata apa? Banyak tu ikut uruf, ikut keadaan. Orang tengok tak ada banyak berapa titik ya. Orang tengok pun tak apa nampak, ingat corak, tak ada apa sembahyang. Tak ada, yang tu tak ada masalah, dia termasuk. Kalau dekat Mesir masa zaman saya, tapi ini saya cerita pengalaman. Abang senior saya, baru je saya jumpa hari tu, dia mai ziarah saya, Abdul Kudus nama dia. Dia jaga kami masa baru sampai seminggu. Baru sampai dia bagi kat saya. Dia kata, Don, kita ni kalau kita pandai cakap orang putih pun, kalau kita pandai cakap Arab pun, bila kena hak real life tu, mulut tu berbuih juga nak bercakap ni. Don, hampir beli ayam. Nak kata apa ni nak beli ayam?
Abang kata nak beli ayam. Ana uridu dia kata. Ana uridu. Wahal Arab tak cakap uridu, dia cakap ana aiz ya. Dia kata aiz, dia kata aku nak. Bahasa Arab Ami ya, bahasa kat pasar. Ada pula kita bayangkan kita pergi pasar. Assalamualaikum tuan tuan tokek ayam. Saya hendak membeli seekor ayam bahagian kepak sahaja ya. Orang dengar tu orang kata, orang buat lagu tu betul tak? Baku sangat kan kata. Cik, ayam bahagian kepak tu boleh? Itu baru pasar. Jadi Arab pun dia kenal lagu tu. Dia kata, Don, hampir beli ayam bahagian kepok. Allah cakap apa? Dia pesan-pesan kat kita. Kita pun ingat duk kata lagu tu. Allah, manusia tambah orang Melayu. Makan macam-macam. Habaq kat rumah, turun bawah rumah, lupa. Sampai kedai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ingat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia mula lah. Lepas tu dia mic kat saya. Dia kata, the judge, dia cakap bahasa Arab lah, dia fasah. Ayuh, kita kata ayuh, betul. Bahagian mana? Dia tanya kita. Allah, kepak bahagian mana? Apa yang lupa? Dia Agnihah, kepak. Lupa. Tak ingat betul lah. Lagu ni. Hak ni lah tinggal. Saya pun buat. Malish. Dia kata kepak, dia faham. Dia pun ambil bahagian kepak bagi kat kita. Itu saya ingat. Jadi, mereka punya baju, mereka pakai, ada darah sikit. Saat lagi dia selok apron dia tu, dia selok lagu tu. Dia buka apron dia letak atas meja, dia letak pisau bawah tu, dia pergi ambil uduk, dia terus semayang je. Sebelah kita tengok dia dengan darah-darah. Sebahagian guru kami pesan, kata kalau macam yang Arab tu terlalu banyak sangat darah dia tu, hak tu tak boleh. Tapi barangkali mungkin mereka ada fahaman dan bagaimana, wallahu ta'ala alam, saya tak kesentuh tu. Tapi nak sebut kata, tukang sembelih, kalau darah hak kena kat baju dia sikit saja, tambah pula jenis Malaysia, barangkali mungkin canggih, tarik lagu tu je, kena sikit-sikit saja, yang tu darah ataupun najis yang dimaafkan. Dia still najis, tapi dia dimaafkan. Kalau boleh cuci, tak boleh cuci, silakan. Falyatafaddal mashkura. Okey, khair. Yang keempat, yang kelima, apa dia? Kata nak belajar wuduk, tapi biasalah yang ni hari tu dah cakap berapa? 2 minggu dah saya kata benda ni. Tak ada cerita kat tuan-tuan. Maaf Seterusnya, apa dia? Darah pada daging. Darah pada daging. Apa maksud dia ni? Kadang-kadang. Ni kadang-kadang. Dia ada dua keadaan. Maaf kalau saya cakap. Tapi saya tak tahu tuan-tuan makan lagu mana. Biasanya bila kita pergi dekat restoran, dia akan ada tanya, apa? Allah, istilah dia saya dah lupa. Itu kata, separuh masak tu, dia tanya daging kita. Apa? Dia panggil apa? Half cook ke? Ataupun apa Allah lupa dah, baru makan kat restoran tu dia sebut apa pula dah, angin tiup, aircon tiup, hilang apa dia tanya half cook apa. Jadi ada orang dia suka makan half cook. Jadi bila dia makan half cook, tokek dia bagi kat dia bawa tu half cook tu, tengok sedap, berayak-rayak dia tu, keluar minyak dia sikit kan, ke pokok-potong ada darah sikit, yang tu dimaafkan lah. Yang tu dimaafkan. Okey, sama juga kalau kita beli ayam hak jenis beku punya, bukan ayam hak goreng tu kan. Ni bukan, ni ayam yang instant tu, drumet ke apa kan. Kita beli dia dalam peti air tu, kita bawa keluar, kita goreng instant. Kadang-kadang hak dia punya darah dekat tulang dia tu ada lagi dekat ayam tu termasuk dalam kategori yang ni. Dia dimaafkan. Tak boleh makan elok, tak ada masalah. Kecuali jenis Dracula ataupun vampire ataupun zombie. Hak jenis makan darah keluar lagu tu. Makan daging tu dia darah meleleh lagu tu. Yang tu tak boleh. Yang tu bukan dia. Tu memang najis lah. Yang ni najis. Dia najis juga. Tapi dia dimaafkan. Selagi kita boleh elok, selagi kita boleh jaga, jagalah elok-elok. Ibu, mak, hak mana masak, selagi boleh masak proper cook, cantik apa semua, buat elok-elok. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau nak rasa, apa salahnya? Dia termasuk dalam kategori dia najis, tapi yang dimaafkan. Setakat ni saja. Antara yang lain apa dia? Tanah yang ni tak boleh, kalau kalut dia tak boleh, tak salah, kita sambung dalam pertemuan akan datang lah lagu tu, boleh lah. Tapi still dalam bab wuduk lah, nak masuk wuduk dia kena tahu yang ni dulu, sebab nanti duk ingat nak kena pergi ambil wuduk 2-3 kali. Okey, jadi ada 2-3 lagi kat bawah ni saya nak sambung insya-Allah, dan pertemuan akan datang. Hadza wabillahi taufiq. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.